Okey. Mula Ustaz. Sekejap saya Okey. mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua hadirin dan yang penonton di Facebook. Pada minggu ini kita akan sambung lagi kelas hadis Riyadhus Salihin bersama Ustaz Fauzi Rahman. Sebagai pengumuman untuk minggu ini kita akan ada kuis. Kuis untuk ni dan kuis ada 2 pemenang. Jadi minta para hadirin, para pendengar kelas ini akan duduk duduk sehingga kelas sehingga tamat waktu kelas supaya kita boleh dapatkan ni dapat berjalankan kuis ini, dan Ustaz akan tanyakan soalan berkaitan dengan hadis yang dipelajari minggu ini dan akan memilih 2 pemenang. Okey, jadi dengan itu saya serahkan kepada Ustaz. Okey, terima kasih Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illa wa ilaihil masir. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak kepada Allah kerana pada kesempatan petang ini kita dipertemukan juga. Saya pun sebenarnya serba salah apabila dapat notis daripada pihak Ridha dan sahabat mengenai program kita pada petang ini, sebab saya sebenarnya ada program keluarga di luar daripada Kuala Lumpur. Ini pun baru sampai ke tempat, ke destinasi di tempat menginap saya di Tanjung Karang. Itu yang menyebabkan agak lewat sikit kita ke udara. Kebetulan selepas Zuhur tadi saya bergerak ke sini dan alhamdulillah dapat sampai dalam sekitar jam 5 petang. InsyaAllah walaupun mungkin kita tak boleh nak agak lama sikit kerana keadaan yang tergesa-gesa ini, InsyaAllah kita akan menyambung perbincangan yang telah kita mulakan daripada tajuk mujahadah ini. Dan untuk petang ini kita sampai kepada hadis yang ke-13, ya. Mungkin semua sahabat masih ingat kita telah yang terakhir yang kita dapat bincang bersama-sama dalam pertemuan yang terakhir ialah hadis yang ke-12, ya. Bersumberkan daripada riwayat seorang sahabat terkenal iaitu Sayyidina Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami yang merupakan seorang pembantu Nabi SAW, ya. Dan pada hadis ini dinyatakan beliau satu masa bermalam bersama-sama dengan Nabi SAW, dan kemudiannya macam yang telah kita semak, beliau telah dapat offer daripada Nabi, ya, apabila Nabi menawarkan kepadanya untuk memohon apa yang dia mahu, ya. Ialah peluang yang sangat istimewa yang ialah jarang akan dapat peluang macam tu bila Nabi sendiri mempelawa dia minta saja apa saja yang dia mahu, ya. Tapi oleh kerana ialah saya juga menyebut hadis ini dengan sebab yang lain, orientasi kepada sahabat ini mereka bukan bermatlamatkan kepada hal-hal yang melibatkan dunia. Sebab minda mereka, tindakan mereka semuanya terarah kepada hal-hal yang berkaitan dengan akhirat.
Jadi bila Nabi tawarkan kepadanya, mintalah apa yang nak, akhirnya dia kata, aku mohon daripadamu ya Rasulullah untuk saya menjadi peneman kamu nanti di syurga. Ya. Jadi akhirnya Nabi pun memberi satu kaedah bagaimana dia nak nak dapatkan apa yang dia hajat itu dengan hadis yang Nabi bersabda, fa'inni ala nafsik bikasrati sujud. Ya. Hendaklah kamu membantu aku untuk memenuhi permintaanmu itu dengan memperbanyakkan sujud. Itu tajuk yang terakhir yang kita bincang. Jadi untuk petang ini hadisnya masih menjadi sambungan kepada isu yang sama. Tinggal lagi periwayatnya saja yang berbeda, ya, orang yang berlainan. Tetapi mereka ini sebenarnya individu-individu yang begitu dekat dengan Nabi SAW. Ya. Kalau dulu, kalau hadis yang sebelum ini, periwayatnya ataupun sahabatnya ialah Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami. Hadis yang ke-13 ini pula ialah Sayyidina Sauban ibn Abi Abdullah atau Abu Abdurrahman Sauban, yang juga disebut sebagai Maula Rasulullah. Ya. Saya ingat saya telah perkenalkan istilah Maula ini. Ya. Maula ini kalau kita dengar dalam mana-mana hadis pun, kalau disebut sebagai perkataan Maula, dia sebenarnya merujuk kepada status sebelum sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis itu. Maula ni asalnya dia adalah hamba kepada mana-mana individu. Ya. Dia adalah hamba, kemudiannya dimerdekakan. Jadi dikekalkanlah untuk untuk diketahui latar belakang dia, maka akan disebutlah namanya dan diungkap dengan ungkapan maula itu tadi. Antara yang paling terkenal yang dikaitkan dengan maula ini ialah Nafi' Maula Ibnu Umar. Ya. Nafi' Maula Ibnu Umar. Nafi' ini kalau kita tengok balik di segi latar belakang dia merupakan guru yang banyak mempengaruhi tokoh imam mujtahid yang terkenal, iaitu Imam Malik rahmatullahi alaih. Ya. Bahkan apabila Sayyidina Nafi' yang ada halaqah dia, tempat yang dia mengajar dalam Masjid Nabawi itu, bila dia dikembalikan oleh Allah, dia wafat, tempat yang permanen yang diduduki oleh Nafi' ini diganti tempatnya itu oleh Imam Malik rahmatullahi alaih. Dia juga maula, ya. Jadi Sauban juga yang meriwayatkan hadis ini juga maula, ya. Hadis Sauban ini dia kata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, ya, alaika bikasratis sujud. Alaika bikasratis sujud fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajah wa khatta anka biha khati'ah. Ini kelebihan sujud. Kalau hadis sebelumnya Rabi'ah diminta oleh Nabi nak capai matlamat dia, dan apa yang diminta kena bantu dengan memperbanyakkan sujud. Yang ni memang khusus pula diberi oleh Nabi sendiri SAW kepada Sauban, pembantu dia juga, ya. Kedua-duanya adalah pembantu Nabi, sama ada Rabi'ah ataupun Sauban ini tadi, ya. Dia kata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, hendaklah kamu memperbanyakkan sujud. Alaika bikasratis sujud, ya. Fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan. Kamu tidak akan sujud kepada Allah sekali sujud illa melainkan rafa'akallahu biha darajah. Allah Ta'ala akan mengangkat kedudukan kamu satu darjah, satu tahap yang lebih tinggi daripada status biasa, ya. Keluar daripada status quo dia, ya. Wa khata'anka biha khati'ah. Dan sujud ini juga akan menyebabkan terhapus daripadanya satu kesalahan. Jadi banyak mana sujud, satu kali sujud naik satu kelas dan akan gugur satu kesalahan. Ini kelebihan yang ada bagi mereka yang memperbanyakkan sujud. Saya ingat saya dah sebut dalam pertemuan kita minggu lepas, sujud ini bukan sujud saja-saja, ya. Biasanya yang dikehendaki dengan sujud ini ialah sujud yang disertakan dengan solat.
dia tak ada sujud tanpa solat. Jadi nak banyakkan sujud, maka dituntut untuk memperbanyakkan solat. Ya. Dan ini dalam hadis ini pun menggambarkan kepada kita kelebihan-kelebihan yang ada dalam ibadat. Sebab itulah dibincang agak panjang juga oleh para ulama kita, mana yang lebih yang lebih special, solatnya ke atau sujudnya ke. Ya. Jadi sebab itu dalam setengah keadaan sujud boleh menandingi kelebihan solat itu sendiri, apabila Nabi kita sendiri memerintahkan Sayyidina Sauban tadi supaya memperbanyakkan sujud. Ya. Jadi dia seiring dengan solat itu tadi. Ya. Di antara perkara yang boleh kita petik daripada hadis yang ke-13 ini ialah di sana kita boleh rumuskan amalan-amalan soleh ataupun apa yang disebut sebagai amal-amal taat itu, apalagi yang melibatkan sunnah Nabi SAW, sebenarnya agak banyak. Jadi kerencaman ibadat dan amal soleh itu, ya. Kadang-kadang benda yang besar dan kadang-kadang benda yang biasa saja, ya. Tapi yang pentingnya banyak, ya. Salah satu daripadanya ialah tadilah memperbanyakkan sujud ini tadi, ya. Dan seperti yang telah ditegaskan sendiri oleh Nabi SAW, kelebihan sujud ini ialah boleh mengangkat tahap, ya. Tak ada siapa pun di kalangan kita yang tidak mengharapkan kedudukannya lebih baik daripada keadaan biasa. Ya. Kita nak naik kelas. Sekolah pun kadang-kadang kena naik kelas. Mungkin ada di kalangan sahabat-sahabat saya di luar yang bersama kita pada petang ini yang pernah mengikuti sistem persekolahan zaman lampau dulu. Ya. Dan saya ni sempat dalam pengajian saya dulu menggunakan sistem kalau gagal mencapai markah yang sepatutnya, dia tak akan dinaikkan kelas. Jadi artinya dia akan tunggu kelas yang sama. Atau khususnya kalau saya masa belajar di awal, mula-mula belajar di madrasah. Sekolah saya Madrasah Samsul Ma'arif di Pulai Condong, Kelantan. Ya. Sistem yang dipakai masa itu, mana-mana yang tak dapat capai tahap yang sepatutnya dia capai, dia kena tunggu kelas tu. Dia tunggulah, kalau kelas 3 lah sampai setahun 2 tahun. Sehinggalah dia dapat capai markah yang ditentukan oleh pihak sekolah. Barulah dia boleh naik kelas. Ya. Dan sebagai di antara kelebihan juga dalam sistem lama itu, dia boleh langkau kelas, ya. Kalau dia dapat mencapai markah yang tinggi, yang excellent, maka dia boleh langkah satu kelas. Antaranya dia berada di darjah 3. Oleh kerana dia dapat capai markah yang agak baik, cemerlang, maka dia boleh diangkat terus tanpa naik ke darjah 4 dan menyambung terus di kelas yang ke-5. Ya. Masa itu masih digunakan sistem tersebut dalam sistem persekolahan. Ini cerita di penghujung tahun 60-an dulu. Ya. Mungkin sesahabat yang muda dia tak ada pengalaman bab itulah. Ya. Jadi kita ni sebagai individu Muslim sama jugalah. Ya. Ada di sana amalan-amalan yang kita buat itu, dia akan mengangkat tahap kita. Ya. Saya pernah sebut dengan sesahabat dalam kuliah-kuliah saya, kerencaman bentuk ibadat yang ada dalam Islam ini. Yang kadang-kadang kita sendiri pun tidak teka dengan status itu. Ya. Ada amalan-amalan yang disenaraikan dalam agama kita, bila kita buat, dia akan dijanjikan dengan gandaan pahala. Tengok, berganda-ganda dapat pahalanya, Masya Allah. Ya. Ini pun satu. Dan ini kadang-kadang merujuk kepada amalan-amalan yang afdal. Apakah amalan-amalan yang terbaik. Dan para sahabat juga, seperti mana dah saya ingat saya pernah sebut, mereka sangat peka dengan isu ini dan banyak bertanya kepada Nabi, apakah sebenarnya amalan-amalan yang terbaik. Tengok,
Dan insya-Allah salah satu daripada hadis yang akan kita pelajari selepas ini, hadis yang ke-14, menggambarkan status ini, ya, ataupun isu insan-insan yang terbaik ini tadi. Ya. Itu amalan yang diberi gandaan pahala. Tengok. Dan dalam Islam ni formula dia sangat simple. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan, kalau tak salah ingatan saya, daripada Ibnu Abbas, Nabi pernah menyatakan mana-mana orang yang berniat untuk melakukan kebaikan. Tengok, dia azam nak buat baik. Lalu disertakan dengan tindakan. Bukan saja niat, lepas tu tak buat apa-apa. Ya. Ini pun ada apa namanya kita sebut tadi, gandaan tadi. Ya. Sekurang-kurangnya satu amalan baik akan diberi gandaan sehingga 10 kali ganda. Tengok. Sehingga kata Nabi dalam hadisnya, bukan saja sekadar 10 kali ganda, tapi boleh melangkah sampai ke 700 kali ganda. Ini dia panggil reward yang disediakan untuk amalan-amalan yang baik. Tapi harus diingat juga, ada apa namanya, Nabi kata, siapa-siapa yang bertekad ataupun berhasrat untuk melakukan amalan-amalan buruk, tetapi dia KIV, dia tak buat, ya, dia tak teruskan niat dia, ya, mungkin kerana sebab-sebab tertentu, kerana takut kerana Allah Taala, maka orang ini walaupun dia berniat dengan amalan-amalan buruk, masih lagi dikira sebagai amalan yang baik. Tengok. Tapi kalau dia nekat juga, niat adalah buruk, lepas tu dia buat, maka Nabi kata tidak akan ditulis untuknya illa sayyi'atan wahidah, kecuali satu keburukan sahaja. Ya, itu beza antara yang baik diberi sampai 10 atau 700 kali ganda. Tapi kalau buruk, kalau dia terus juga dia buat, maka hanya dikira satu saja. Kalau tak buat, masih dianggap sebagai satu kebaikan. Ini antara bentuk-bentuk amalan. Ya. Dan di sana juga dalam Islam kita ni ada pula bentuk-bentuk amalan. Kalau mungkin ada sampai ada hadis yang berkenaan, kita boleh ulas tajuk ini. Amalan-amalan yang boleh meluputkan ganjaran pahala yang kita buat. Ada? Kita dah buat benar-benar baik, tengok zero, tak ada apa. Ya. Dia akan menyebabkan amalan-amalan baik yang kita buat tu di-delete atau dihapuskan. Ya. Antara sebabnya ialah syirik ataupun murtad. Ya. Ini kesalahan-kesalahan berat. Jadi ini mengajar kita sebenarnya supaya sentiasa berusaha untuk menjaga kejernihan akidah kita itu. Kalau tidak, habis. Faja'alnahu haba'an mansura, akan didapati nanti amalan-amalan yang dia buat itu akan terhapus bagaikan abu yang ditiup angin. Dah tak ada nilai apa-apa. Ya. Jadi itu hadis yang yang perkara yang pertama yang boleh kita ambil daripada hadis yang ke-13 ini, hadis memperbanyakkan sujud. Ya. Yang kedua, semua sahabat saya, setiap Muslim berkewajipan untuk bersungguh-sungguh di dalam mengerjakan solat, baik yang fardu maupun yang sunnah. Ini semua kita dah tahu lah. Tak payah kita cerita panjang-panjang. Solat adalah paksi daripada ibadah utama. Ya. Jadi sebab itulah makanya ada macam-macam jenis yang ditunjukkan dalam ibadat solat ini, antaranya yang fardu. Fardu hukum asli lah, tak ada pilihan. Baikru, ya. Dan ada pula amalan-amalan sunat. Sunat pula ada macam-macam. Ada sunat yang sangat-sangat digalakkan, yang kita istilahkan dengan nama sunat muakkad. Ada juga sunat-sunat yang tidak diberi penekanan, sunat biasa saja. Ya. Yang sunat muakkad yang saya sentiasa mengingatkan sesahabat ialah sembahyang sunat sebelum dan selepas solat fardu yang 12 rakaat itu, berpandukan hadis yang diriwayatkan oleh Allahumma salli Muhammad, Ummu Habibah. Nabi kata, siapa-siapa yang solat sehari semalam 12 rakaat, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah Taala akan bina untuknya sebuah rumah di syurga Allah Taala. Ini kelebihan
apa yang disebut sebagai sunat muakkad itu tadi. Ya. Jadi kita mau tidak mau kena menunjukkan kesungguhan kita dan tak ada kompromi dalam bab menjaga solat ini. Dan dalam buku terbaru saya, Benteng daripada Neraka, yang saya sebut dalam perkara yang kedua, benteng kedua ialah menjaga solat 5 waktu. Ya. Jadi nak masuk syurga, ini laluan dia. Nak mengelakkan diri daripada neraka, ini bentengnya, iaitu jaga solat 5 waktu. Ya. Sebab itulah dalam banyak hadis, tengok sebelum ni kita dah sebut, apabila seorang sahabat datang jumpa Nabi SAW, dia kata, "Ara'aita, pada pandangan Tuhan ya Rasulullah, kalau saya sembahyang 5 waktu, lepas tu saya puasa Ramadan, saya halalkan segala yang halal dan saya haramkan segala yang haram." Dia tanya lagi Nabi, "Dukhul jannah, agak-agak saya boleh masuk syurga?" Jiwa besar seorang Nabi, saiko yang ditunjukkan oleh insan istimewa Rasulullah SAW. Kalau orang tanya kita buat 3 amalan tu, agak-agak boleh masuk syurga, awal-awal lagi kita potong kiu. Ya. Mana mungkin? Tak mungkin dengan 3 aja. Sembahyang fardu, puasa Ramadan, menghalal dan mengharamkan apa yang ditentukan oleh Allah Taala. Puasa zakat tak sebut, haji tak sebut. Tapi bila ditanya Nabi, agak-agak saya boleh masuk syurga kah? Nabi jawab, ya, na'am, ya, kamu boleh masuk syurga. Ini pandangan jauh, murabbi agung yang dapat kita lihat daripada tindakan dan perbuatan junjungan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tengok. Sebab kita tahu iman itu ada kemanisan dia. Banyak ada hadis yang menceritakan mengenai walil imani halawah. Iman itu ada kemanisannya. Dan bagi orang yang telah dapat merasai kemanisan iman itu, maka inilah yang akan mendorong dia untuk melakukan apapun amalan. Tengok. Walaupun di peringkat awal, Nabi kata itulah satu hadis. Dalam satu hadis lain, Dimam bin Sa'labah yang datang daripada jauh. Kalau hadis sebut, dalam hadis sebut, Ja'al Arab, datang seorang Arab Badui. Ni, Dimam bin Sa'labah. Datang jumpa Nabi SAW. Dia bertanya mengenai Islam yang diajak oleh Nabi. Kamu dalam Islam yang kamu ajak ni sebenarnya apa perkara yang kena buat? Nabi jawab, solat 5 waktu. Solat 5 waktu. Ini yang kita sebut tadi, yang fardu lah, bukan sunat, yang fardu. Lepas tu dia tanya lagi, ada lagi kan yang lain? Solat lain adakah? Nabi kata ada, tapi sunat. Jangan. Yang wajibnya yang 5 waktu tadi. Satu. Yang kedua, zakat. Bayar zakat. Yang wajib. Dia tanya, ada lagi ke yang lain selain pada yang wajib? Ada, kata Nabi, tapi sunat. Termasuklah juga disebut puasa. Puasa Ramadan. Ada lagi puasa lain? Ada, tapi sunat. Tengok. Hanya 3 saja juga yang disebut dalam Dimam bin Sa'labah ini. Lepas tu di akhir pertemuan tu dia kata, wahai Rasulullah, saya akan mengekalkan apa yang Tuhan sebut tadi, wala azid wala anqus. La azid wala anqus. Saya tidak akan tambah dan saya tidak akan kurangkan. Buat sebiji macam yang Tuhan sebut tadi ya Rasulullah. Tengok, lepas tu dia bersurat. Lepas jauh ya, Nabi Dimam pergi keluar dah ni, Nabi kata apa? Aflih in solat. Dia akan berjaya jika dia benar. Andai kata dia buat macam dia sanggup depan aku tadi ni, dia akan jadi orang yang berjaya, kata Nabi. Tengok. Walaupun dia disebut itu 3 saja. Masya Allah. Dan ini yang kita sebut, yang kita telah rumuskanlah. Betapa Nabi SAW ini, Masya Allah, jauh melihat ke hadapan. Bukan melihat benda yang sewaktu, semasa, tapi dia jauh ke depan. Masya Allah. Dan dia sangat yakin orang tu macam yang kita sebut tadi, bila dah dapat merasai kemanisan itu, dia akan tambah lagi daripada apa yang sepatutnya itu tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, seorang alim atau ulama yang rabbani, dia haruskan agar mendidik dan menasihati para sahabat
demi kebaikan di kehidupan dunianya dan juga kehidupan akhiratnya. Ini dua-dua. Termasuk sahabat yang pertama yaitu Rabi'ah, yang kedua ini ialah Sauban. Nabi Masya Allah sebagai murabbi agung sentiasa mendorong, beri motivasi kepada sahabatnya supaya terus melakukan amalan-amalan kebaikan. Ya. Jadi hadis yang ke-13 tadi bersumberkan daripada riwayat Abi Abdullah ataupun dipanggil juga dengan Abu Abdurrahman Sauban Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seterusnya sahabat semua kita terus kepada hadis yang ke-14 ya. Mungkin ini hadis yang terakhir untuk pagi ini. Saya pun rasa segan juga dengan pakaian macam ni, muncul dalam keadaan yang tergesa-gesa tadi ya. Tak sempat nak tukar pakaian biasa saya pakai untuk kuliah-kuliah begini ya. Terus saja sampai di tempat penginapan saya di Tanjung Karang ni, minta anak buah set saya punya laptop terus ke udara walaupun agak lewat sedikit ya. Hadis yang ke-14 daripada seorang sahabat Abi Safwan Abdullah ibn Bushr al-Aslami. Abdullah ibn Bushr al-Aslami ya. Radhiyallahu anhu. Di mana dia berkata Nabi SAW bersabda ya. Ini hadis yang saya dah sebut dari itu, ada sebut keluarnya ya. Di mana Abdullah ni datang jumpa Nabi bertanyakan satu soalan ya. Dan ini macam tema lah saya rasa ya. Kecenderungan para sahabat bertanya soalan-soalan macam ni agak banyak saya jumpa ya. Daripada berbagai-bagai sahabat bertanya soalan yang seumpama ini. Kadang-kadang sama pun soalan. Yang tadi yang berbezanya ialah jawapan daripada Nabi SAW. Dan ini pun menggambarkan dia panggil Nabi kita itu dia panggil jawab mempunyai keupayaan dan kekuatan yang disebut dalam bahasa asalnya sebagai jawami al-kalim ya. Jawami al-kalim. yakni keupayaan dia boleh menyebut sesuatu perkara yang penting tetapi dalam bentuk yang sangat ringkas ya. Istilah ini terkenal ya. Kalau kita belajar hadis ke dipanggil jawami al-kalim. Bila jawami al-kalim itunya benda yang pendek tapi penting ya. Kita kadang-kadang benda penting nak cerita panjang lebar ya. Tak cukup dengan 2-3 patah, tapi Nabi ini berupaya sebab Allah Taala kurniakan kepadanya jawamiul kalim itu ya. Ini sama juga soalan ni. Nabi ditanya oleh Abi Sufyan tadi, Abdullah bin Bushr, dia kata apa? Mengenai ayyun nasi khair. Manusia macam mana yang paling baik? Manusia yang paling baik. Tengok. Sebab kita nak jadi yang baik ni, the best ya. Bertanya mengenai isu itu ya. Di mana Nabi SAW menjelaskan khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Ini sebahagian daripada hadis yang agak panjang sebenarnya, tapi hadis Abdullah ini disebut sebahagian daripadanya, yaitu sebaik-baik manusia ialah siapa yang tala umruhu, panjang lanjut usianya, wa hasuna amaluhu, dan elok pula amalannya. Jadi nak jadi baik, ini kaedah dia. Piawai nak jadi insan terbaik, Nabi kata panjang umur, banyak amalan. Dan dalam riwayat lain disebut pun juga opposite-nya. Manusia yang paling buruk ialah panjang umur tapi buruk pula amalannya. Ya, jadi jelas di sini satu panduan yang diberikan oleh Nabi SAW kepada kita umat dia ni agar berusaha untuk membentuk diri kita agar menjadi insan yang terbaik. Formulanya very easy ya.
Umur panjang. Umur ni bukan kita yang bukan dalam keupayaan kita. Kita tidak tahu umur kita banyak mana. Dalam hadis yang disebut oleh Imam Nawawi pun dalam Arba'in dia, dalam hadis 40 pun diceritakan semasa seorang itu berada dalam rahim ibu, semasa usianya 4 bulan, diutuskan kepada malaikat untuk menentukan beberapa perkara untuk kita dalam sepanjang hidup kita. Antaranya yang dicatat dekat dalam sebut hari itu ialah rezeki kita. Banyak mana. Yang keduanya ialah usia kita. Umur kita panjang mana. Ada tentulah ya. Masuk dalam buku besar banyak mana. Sebab itu saya kata umur ni bukan dalam keupayaan kita nak buat. Dia ditentukan sepenuhnya oleh Allah Ta'ala. Tinggal lagi ruang yang ada, yang dibiarkan, yang diserah kepada kita ialah berdoa. Ya, berdoa agar dilanjutkan usia. Ya, ajal pun ada 2 jenis. Ya. Ada yang boleh ubah dan ada yang tidak boleh ubah. Ya. Jadi penting berdoa. Dua perkara. Ya. Kemudiannya baik atau buruk. Tengok, baik atau buruk. Kita ni bila dilahirkan oleh Allah Ta'ala, keluar daripada rahim ibu, nak jadi orang macam mana. Dah ditentukan. Ya. Sama nak baik atau buruk. Cuma doakanlah agar kita ni jadi orang yang baik. Dan yang ketiga ialah mati kita. Tempat di mana kita akan disemadikan. Allah Ta'ala dalam satu ayat dia kata kamu la tadri bi ayyi ardin kamu tidak akan tahu di mana bumi tempat kamu akan disemadikan. Ya. Itu dalam ilmu Allah Ta'ala. Masya-Allah. Ya. Jadi ini hadis yang sumbernya hadis ini hadis Abi Sufyan Abdullah bin Bushr ini ialah daripada riwayat Al-Imam At-Tirmizi. Ya. Al-Imam At-Tirmizi dan turut juga diriwayatkan oleh beberapa tokoh hadis yang lain, antaranya Imam Ahmad, Imam Al-Baghawi, Abu Nuaim, Al-Hakim dan sahabat-sahabat yang lainnya. Dan ada lagi hadis-hadis lain yang boleh menyokong hadis ini. Ya. Dia panggil boleh memberi nilai tambah. Sebab dalam tradisi hadis ini kita akan tahu hadis itu ada turuk dia, ada jalur dia. Ya. Kalau hadis yang punya jalur yang kuat, dia boleh akan memberi nilai tambah di segi kekuatan sesuatu hadis. Ini satu subjek yang biasanya kita pelajari apabila belajar subjek ulum hadis, ya, ataupun sains hadis. Ya. InsyaAllah. Jadi amalan yang baik yang dimaksudkan di sini bermaksud mengerjakan amal soleh dengan memenuhi beberapa syarat dan rukun dan dengan penuh keimanan disertakan dengan pengharapan agar Allah Ta'ala memberi ganjaran dan pahala. Ya. Sebab itulah ada satu kaedah umum dalam dalam syarat disebut dalam menentukan sama ada amalan-amalan yang kita buat itu diterima atau tak, ya, yang disebut oleh kalau tak salah ingatan saya oleh Qadhi Iyad rahmatullahi alaih, ya, di antara syarat yang melayakkan amalan-amalan yang kita buat yang diterima, yang pertamanya ialah akhlasuhu, dibuat dengan penuh ketulusan. Satu. Jadi ikhlas penting. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Satu. Kemudian satu lagi aswabuhu. Kena tepat, kena betul. Ya. Tepat dan betul tu artinya dalam bahasa sekarang ni ikut SOP lah. Buat sebagaimana yang dilakukan atau ditunjukkan kepada kita oleh junjungan besar SAW. Dalam bahasa yang paling mudah, nak tahu amalan itu betul ke tak betul, kena ikut sunnah Nabi SAW. Sebab itulah makanya dalam banyak hadis saya sebut,
apa namanya Imam As-Sauri dia kata sunnah Nabi itu adalah an-najat, penyelamat. Nak selamat apa namanya? Kena ikut sunnah. Sunnah ni kata ulama kasafinatin Nuh. Macamlah bahtera Nabi Allah Nuh. Siapa yang naik dia akan selamat. Yang tak naik habis tenggelam. Jadi sebab itulah makanya nak pastikan amal soleh yang kita buat tu pertamanya diterima, syarat yang paling utama kena buat dengan niat yang tulus, dengan ikhlas. Ya. Dan yang keduanya yang saya sebut tadi itu ialah aswabu, tepat. Sebagaimana yang diajar, dia ditunjukkan oleh Nabi. Ayat yang biasa diulang sebut di lidah kita semua, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi itu bagi kamu adalah ikutan yang terbaik. Dalam semua perkara kena ikut buat macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berbalik kepada apa yang boleh kita ambil daripada hadis yang yang ke-14, saya harap ini hadis yang terakhirlah untuk petang ni. Bagi peluang kepada saya untuk berehat sekejap. Ada juga jemputan di Tanjung Karang ni untuk kuliah maghrib bulan lepas ni. Jadi nak rehat sekejap. Ya. Yang pertama yang boleh kita ambil daripada hadis yang ke-14 ini ialah keutamaan umur yang panjang. Walaupun saya dah nyatakan tadi, ini bukan kerja kita dan bukan dalam keupayaan kita. Dia sudah ditentukan dalam qada dan qadar Allah Ta'ala kepada kita. Ada yang pendek, ada yang panjang. Cumanya, tak semesti bila pendek itu tak baik. Yang pastinya, kita harus mengisinya dengan cara yang betul. Berapa ramai di kalangan ulama-ulama terbilang. Tak lama hidup. Tetapi memberi sumbangan yang sangat luar biasa. Salah seorang daripadanya ni, tuan kitab kita ni, Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih. Meninggal dalam usia 40-an. Tengok. Tapi sampai sekarang ni tulisan-tulisan dia terus menjadi rujukan umat Islam seluruh dunia. Masya Allah. Bahkan ada guru saya, Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah, menulis satu buku dan mungkin ada sesahabat dekat luar dah tengok buku ni. Dia panggil diberi tajuk Al-Ulama Al-Uzab. Ulama-ulama yang hidup membujang. Artinya tak pernah kahwin. Ramai juga jenis macam ni, ya. Antaranya Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih, ya. Ulama yang membujang. Tapi ialah kita ni ialah kahwin, anak pun ada, alhamdulillah. Cuma doakanlah supaya jadi anak-anak yang baik. Tapi Nawawi ini tak sempat kahwin, ya. Oleh kerana meninggal dalam usia sangat muda, very young. Tapi Masya Allah, sumbangannya untuk agama, untuk Islam, sangat luar biasa. Ya. Ada lagi ulama-ulama lain yang disenaraikan oleh guru saya, Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah. Guru saya ini berasal daripada Halab, Aleppo di Syria sana, dan pernah mendapat reward daripada Kesultanan Brunei Darussalam. Ya. Saya sempat belajar dengan dia semasa di luar negara dulu, dan baru dalam seminggu dua ni saya kehilangan seorang lagi guru, iaitu Profesor Allahumma salli Muhammad Mahmud Ahmad Tahan, seorang ulama hadis yang terkenal. Saya belajar ilmu takhrij dengan dia semasa hayat dia, semasa saya bersama-sama dengan dia dulu. Baru saja meninggal di Halab juga, di Aleppo sana di Syria, setelah merantau dan mengajar di berbagai-bagai tempat di Timur Tengah, menyebarkan ilmu. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Ya. Jadi yang pertama yang kita sebut tadi ialah kelebihan atau keutamaan mereka yang diberi oleh Allah Ta'ala, dikurniakan oleh Allah Ta'ala dengan usia yang panjang. Tapi bukan panjang saja, dengan syarat juga apabila disertakan dengan amal kebaikan, sebab dengan amal tersebut seorang itu akan dapat membekali dirinya, dan amal itu merupakan suatu perkara yang akan mendekatkan dia dengan Allah Ta'ala.
Kalau panjang saja umur tapi amalan tak ada, hidup dekat 100 tahun tapi apa pun, masya-Allah, nak cari kebaikan susah, ya. Jadi ini tak ada makna apa-apa hidup lama. Tapi kalaupun usianya pendek tapi sumbangannya sangat besar, masya-Allah. Ini adalah khairun nas ataupun sebaik-baik manusia. Itu yang pertama. Dan yang keduanya macam yang telah saya sebutkan tadi lah. Itu yang dinyatakan. Yang tak dinyatakan di sini tapi ada dalam hadis yang sebenar ialah sebaliknya, opposite dia. Seburuk-buruknya dan lawan bagi yang baik buruk. Seburuk-buruk manusia adalah orang yang panjang umurnya, lanjut usianya, tetapi sepanjang hidup di dunia ini amalan-amalan baiknya, masya-Allah, payah nak dapat. Sehingga menjadi sebutan dalam perkara-perkara yang buruk. Ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memelihara kita daripada sifat yang tersebut itu tadi. Ya. 2 hadis yang sempat untuk saya bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan pada kesempatan petang ini. Hadis banyak bersujud, dan yang keduanya hadis panjang umur. Dengan disertakan dengan amal-amal soleh yang banyak. Setakat itu saja. Saya mohon maaf lah terpaksa berhenti lebih awal. Tapi Reza sebut tadi, dia kata ada kuis pula. Ya. Kuis itu sekarang ke? Kena buka soalan dulu. Kalau untuk yang Buka soalan dulu kalau ada soalan. sekarang boleh ke? Kalau ada soalan perlu, boleh bertanya dengan Ustaz. Kita buka ya. sesi soal jawab ni. Bukalah peluang dia. Okey. Kalau nak type dalam Kalau soalan ada, dalam ruangan chat pun boleh ke? Payah pula tak jumpa saya kat mana ni. Menu aja lah senang. Sampai saya. Rita inform saya soalan. Kalau ada orang bertanya lah. Okey. Saya tak sempat nak chat. Boleh. Ada? Kalau tak ada, saya terus kepada kuis tadi. Ya. Dua soalan ke, Rita? 2 soalan. Dua-dua perawi hadis yang mutaakhir, yang terkemudian yang kita bincangkan dalam ruang kita ini ialah daripada kalangan orang yang dimerdekakan. Ya. Soalannya, apa istilah yang digunakan bagi merujukkan dia itu adalah bekas hamba? Itu soalan dia. Istilah dia pendek. Sekarang ni pun, bukan sekarang, pernah pihak Jabatan Pendaftaran pun nak gunakan istilah ni bagi anak-anak yang tak sah taraf di negara kita. Tapi jadi bahan, kemudian akhirnya ditarik balik. Apa istilah itu? Puan Nabi Shah Muhammad dalam chat dia ada jawab Maula. Okey. Betul. Okey, itu soalan tu betul. Itu Maula, ya. Saya dah sebut tadi Maula Nafi', Maula Ibnu Umar. Yang ni Sauban Maula Rasul. Jadi itu istilahnya, ya. Yang kedua soalannya yang saya ingin yang sebagai soalan juga ialah hadis yang terakhir tadi yang menceritakan mengenai khairun nas, sebaik-baik manusia. Siapa manusia terbaik seperti mana yang dinyatakan dalam hadis? Itu soalan dia. Dah ada jawab? Reda tak cerita pula hadiah apa? Tak mau umrah free ke? Hadiahnya dapat kita Saya tahu dah. RHK Qiraat Center akan bagi ni kelas mengaji Al-Quran secara percuma dengan guru-guru Arab dengan dalam RH Qiraat Center, ya.
Okey. Kalau Okey, dengan lelaki dia akan Ini bagi soalan yang kedua kepada tadi apa jawapannya? Mm-mm. okey. Kalau yang ini siapa? HS kalau dalam ini dalam ruangan chat HS bagi jawapan panjang umur dan baik kelakuan awalnya. Ya, cantik. Tepat soalan jawapan dia. Jadi setakat itulah saja rasa saya kita terpaksa mohon maaf banyak-banyak sebab terpaksa berhenti lebih awal. Saya sebut tadi bagilah saya rehat sikit. Lepas ni pun ada kuliah maghrib. InsyaAllah bulan minggu depan kita akan sambung lagi perbincangan kita daripada buku kita ini untuk membincangkan hadis yang ke-15. Dan sengaja saya berhenti sekat ini sebab hadis yang ke-15 ni agak panjang. Ya. Terima kasih semua. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam, atas Ustaz. Terima pencerahan kasih. dan pengkongsian pada Ustaz pada minggu ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada minggu dengan pada hari dengan waktu yang sama. Terima kasih, Ustaz. Okey, sama. Terima You are kasih, welcome. Ustaz. Assalamualaikum. Ya, terima kasih sama-sama. Bagi yang menang tadi boleh WhatsAppkan saya dekat nombor yang saya dah PM masing-masing dengan nombor saya. Boleh WhatsAppkan saya teruskan untuk pemprosesan hadiah. Terima kasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.